Hariku sering tua hadir bertamu, seakan dunia hanya untuk diriku. Kasih alam sering menyebelahiku, seolah tiada ruang selain diriku. Namun sepi ku rasa walau ku sempurna. Takutku pada indah dunia tak selama. Gelombang di jiwa, tiada rasa tu mendekatinya. Tuhan ku bimbangi, ni marikirku tiada lagi rasa asyik ini. Sangka kau redai hampa sang nurani, karena ku ingin bebas rasa hilang. Tuhan dekatiku pada yang kau cintai. Pernah sepi ku rasa walau ku sempurna. Takutku pada indah dunia tak selama. Gelombang di jiwa, tiada rasa tu mendekatinya. Tuhan ku bimbangi, ni marikirku tiada lagi asyik ini. Sangka kau redai hampa sang nurani, karena ku ingin bebas rasa hilang. Tuhan dekatiku pada yang kau cintai. Lalu rinduku memanggil untuk kembali. Jauhlah diri dari bujukan dunia. Tuhan jauhkan aku dari rasa hilang ini. Tuhan ku bimbangi, ni marikirku tiada lagi rasa asyik ini. Sangka kau redai. Oh, ku bimbangi, ni marikirku tiada lagi rasa asyik ini. Sangka kau redai hampa sang nurani, karena ku ingin bebas rasa hilang. Tuhan dekatiku pada yang kau cintai. Hariku sering tua hadir bertamu, betapa ku bimbangi hilang dari pandanganmu. Sejauh manakah anda peka dengan tahap kesihatan anda yang terkini? Tidak menjadikan pemeriksaan kesihatan sebagai rutin antara faktor menyebabkan rakyat negara ini tidak mengetahui penyakit dihidapi, sekaligus menambah kemungkinan terlewat mendapat rawatan. Individu perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 2 kali setahun atau 6 bulan sekali bagi mengetahui tahap kesihatan selain dapat mengesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Pencegahan dan rawatan awal dapat dilakukan dengan mengetahui tahap kesihatan anda. Dapatkan pemeriksaan kesihatan anda hari ini. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menutup keaiban hamba yang lain, melainkan Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna. Ata'u Jibrilu ala rasulina. Kalamu Rabbina hidayatuna. Ata'u Jibrilu ala rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Buat orang Kelantan yang mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya Amira Mamat Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Carilah ilmu mengenal Allah, tanamkan takut neraka Allah, semaikan harap syurga Allah. Carilah keredaan Allah. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habib Allah, walau tak pernah bersua cintaku tetap membara. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habib Allah, engkaulah buah hatiku, engkaulah kekasih Allah. Alangkah indah
indah peribadimu, tidak tergambar mulia akhlakmu. Engkaulah Rasul pilihan Allah, bawa rahmat seluruh alam. My heart is loving you, my heart is just for you, knowing you, Allah, I will try to get close to you. My heart is loving you, my heart is just for you, knowing you, Allah, I will try to get close to you. Let us find a way to know our God, fear the tortures of hellfire, think of pleasures of paradise, find the way to get Allah's love. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, bertemu Allah yang esa menjadi idaman kalbu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, bertemu Allah yang esa menjadi idaman kalbu. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islam. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukaddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Miri 104.0 FM. Berangan meninggalkan semua kisah suka dan duka yang terjadi di antara kita berdua. Akan tersemaikan memori bekalan untuk aku mengingati dirimu. Engkaulah sahabatku, kau sentiasa dalam hatiku. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira, keberkahan.
engkau berduka, aku akan ada saat kau perlukan. Peristiwa kita yang lalu akan kulukiskan menjadi potret indah yang tersemat di jiwa. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, hidupmu gembira. Katakanlah jika engkau berduka, aku akan ada, aku akan ada saat kau perlukanku. Engkaulah sahabatku, engkaulah sahabatku. Lahad Datu 107.3 FM. Terima kasih untuk anda. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan teman-teman kan saya waktu ini Faiz Sejak Osman. Bersiaran kita untuk legasi. Kita bawakan cerita, kisah, pengalaman anak-anak muda kita untuk kita dengarkan bersama-sama dalam rancangan legasi. Kalau minggu lalu kita dah ceritakan dalam khabar orang muda macam mana anak-anak muda kita hari ini yang kurang minat ataupun yang tak ada minat untuk sambung pengajian, dah nak masuk ke alam pekerjaan, kita dah bicarakan bersama minggu lalu. Dan kali ini kita bawakan ni lain pula kisahnya. Kalau sebelum ni dia memang kontra betul lah. Kalau minggu lalu kita dah ceritakan bagaimana anak muda kita yang dah tak ada minat lah kan untuk sambung pengajian. Tapi kali ni anak muda kita hari ini yang minat sungguh nak mendalami ilmu. Kita nak tahu jugalah apa yang mendorong beliau untuk sambung pengajian. Dia nak ambil ijazah kedua. Dan kali ini kita bawakan tajuk kita pun ijazah kedua pada malam ini bersama dengan saudara Ukail Ahmad Sanif. Dah pun bersama dengan kita dalam talian di studio bersama-sama kita waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita ya? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ukail bersama-sama kita kali ini. Kita bawakan bicaranya untuk ijazah kedua dan beliau merupakan graduan Universiti Al-Azhar Mesir dan kini sedang menyambung pengajian juga di Universiti Islam Madinah. Dalam masa yang sama itu, insyaAllah kita nak bawakan bersama kisah dan perkongsian beliau. Tapi awal sebelum kita cerita panjang tentang bagaimana boleh sambung pengajian sehingga ke luar negara. Dah selesai satu pengajian, boleh sambung lagi another version. Ijazah juga selanjutnya untuk bidang selanjutnya dan insyaAllah kita nak berkongsi. Tapi sebelum kita cerita panjang ni, kita nak berkenal-kenalan dululah dengan Ukail. Sahabat-sahabat kita nak kenal orang mana, dulu sebelum sambung pengajiannya belajar dekat mana sebagainya. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ukail bin Ahmad Sanif, berasal daripada Kelang, umur 25 tahun, masih muda dan merupakan lepasan tahfiz lah. Tahfiz hingga 17 tahun. Okey. Belajar SPM, ambil SPM umur 19. Okey. Dan kemudian ambil STAM lebih kurang dalam umur 20, kemudian fly ke Mesir. Alhamdulillah dapat habis Mesir 4 tahun setengah. Kemudian dapat juga sambung ke Universiti Madinah. Alhamdulillah. Dan SPM calon persendirian? SPM mengikut calon persendirian, tapi mengikut sekolah swasta lah. Okey. Sama juga dengan STAM ke tak? STAM sekolah swasta juga. Persendirian juga? Okey. Itulah kisahnya. Pengaji dalam bidang tahfiz hingga umur 17 tahun. Dan selepas tu ambil SPM umur 19. STAM pun umur 20. Alhamdulillah. Mumtaz STAM-nya. Alhamdulillah. Akhirnya membawa sebab selalunya pengajian pelajar-pelajar STAM ini menjurus kepada Universiti Al-Azhar sebab silibus teksnya daripada Universiti Al-Azhar, silibus pun silibus daripada Universiti Al-Azhar. Dan alhamdulillah dapat tempat di Universiti Al-Azhar. Dan kita nak cerita pengalaman beliau berada di luar negara. Setengah orang ialah hari ini ramai yang bercakap anak-anak muda dah kurang minat, habis SPM dah tak nak dah belajar sebab melihatkan peluang-peluang pekerjaan semakin sukar hari ini. Tambah mereka pula melihat sahabat-sahabat kita boleh jadi influencer, ada yang boleh jadi dropship agent dan sebagainya, yang membolehkan mereka memperoleh angka sehingga ke 5 digit dan sebagainya. Tapi kan tahulah Ukail sendiri berada
belajar bukan di dalam negara tapi luar negara, pasti ada cabaran yang UKAIL sendiri hadapi. Macam mana UKAIL bersedia untuk sambung belajar ke luar negara? Apa persiapan biasanya lah kalau UKAIL sediakan untuk sambung pengajian ke luar negara ni? Baik. Persediaan bagi saya belajar luar negara ni, kita antara cabaran terbesarnya adalah kita ingin menyelami budaya orang lain. Budaya orang lain sebenarnya cabaran yang besar lah. Lagi-lagi budaya asing, negara yang asing dan bahasa punya asing. Jadi memang mencabar. Jadi bagi saya antara cabarannya adalah satu benda bila kita kat kelas tu. Kadang-kadang cikgu mengajar, pensyarah mengajar bahasa Arab Amiyah yang memerlukan mula-mula sampai tu memang kebanyakannya memang tak faham lah. Orang Arab mudah faham, orang Arab sekejap je mudah faham, kita pula masih menulis. Sebab itulah kita kena gantilah, kena dengan usaha yang lebih. Maksudnya jangan lupa tanya guru. Dan waktu tu lah dia tahu tahap kita ni bagaimana. Language barrier tu memang besar lah. Dan kemudian kita nak menyelami budaya orang lain. Budaya orang lain ni dia bukan budaya kerja Arab ni berbeza lah dengan sini dan sana. Urusan universiti yang mengambil kadang-kadang Arab buka kerja dalam lebih kurang 3 jam dalam sehari, 4 jam sehari. Jadi benda ni sebenarnya agak sukar lah. Lagi-lagi nak buat urusan, kadang-kadang urusan visa makan 3 bulan, susah. Sebab nak kita deal dengan Arab. Lepas tu antara cabaran yang saya rasa sebabkan saya pernah sekali tu belajar degree online serentak di Madinah secara online. Jadi pada waktu tu saya ingat lagi antara cabaran bila kita belajar dua degree ni adalah contohnya kadang dalam peperiksaan lah paling terasa tu adalah contohnya di Madinah kadang hari tu serentak peperiksaan. Jadi pada waktu tu contohnya macam, tapi alhamdulillah syukurnya adalah waktu tak bertembung. Jadi kadang online tu belajar Madinah online pukul timing lah. Timing. Peperiksaan pukul 10 pagi. Kalau azhar biasanya pukul 3 ataupun 1 petang. Gitu. Jadi waktu tu memang bayangkanlah biasanya struggle nak study daripada biasanya kalau orang study sampai pukul 12, kadang kena study lebih lah. Kadang tak tidur pun demi nak tapi alhamdulillah lah tak bercanggah lah. Itu yang paling bersyukur lah saya. Alhamdulillah. Dan beliau kini sekarang masih lagi merupakan pelajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Dah habis dah tahun akhir, dah selesai. Dah selesai. Keputusan? Alhamdulillah dapat. Dah keluar keputusannya. Dah keluar keputusannya. Tinggal bergraduasi lah. Tunggu bergraduasi. Tapi rasanya Azhar ni pula tak ada syarat pun nak ambil buat graduation. Jadi just ambil CJ je lah. Ambil CJ je lah. Ambil gambar kat Malaysia lah. Ambil gambar kat Malaysia. Gambar je kalau graduation ni. Okey. Dah merupakan graduate Universiti Al-Azhar dan masih lagi merupakan siswa di Universiti Islam Madinah. Kejap lagi nak tahulah macam mana boleh pengajiannya serentak, ada sampai clash waktu exam lagi, tak pening ke kepala. Satu ijazah pun saya dulu memikir macam mana nak habis ijazah ni. Ini bukan satu tapi dua dalam masa yang sama. InsyaAllah kita kembali selepas ini bersama dengan UKAIL Ahmad Sanif, merupakan pelajar kita di Universiti Islam Madinah dan juga graduan dari Universiti Al-Azhar Mesir. Kembali seketika nanti, anda boleh terus bersama-sama kami kongsikan komen, mungkin kata-kata semangat dan sebagainya dekat Facebook, dekat YouTube. Kita bersama dengan UKAIL Ahmad Sanif seketika nanti dalam Legasi, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sifat fizikal Rasul dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadah. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya.
Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, alif, ya, lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. Terima kasih anda yang terus bersama-sama kami. Boleh terus layari www.ikim.my. Dengarkan siaran kami dalam talian. Kalau ada sahabat-sahabat UKAIL waktu ini yang mendengarkan Radio IKIM, sama ada dekat Kahira ataupun dekat Madinah, ya, terima kasih sebab memilih siaran kami. Terima kasih sebab pilih platform online radio ataupun menerusi aplikasi telefon pintar anda. Okey, kita masih lagi bersama dengan Ukail Ahmad Sanif, merupakan graduan Malaysia di Universiti Al-Azhar juga dan siswa di Universiti Islam Madinah. Orang nak tahu juga lah macam mana boleh belajar serentak ni. Orang kata ada tak rasa macam kenapalah buat keputusan nak kena ambil dua-dua sekali? Ada tak pernah terfikir betul ke kerja yang buat ni? Macam mana tu? Okey, soalan yang biasalah dihadapi. Ada orang tanya? Ramai. Jadi dan sebab itulah bila mana satu kaul ulama sebut tidak akan rugi orang yang beristikharah dan musyawarah berbincang. Jadi nak buat keputusan Madinah ni pun pada asalnya berarti juga sebab yalah umur makin meningkat, ada yang suruh menggesa untuk bekerja sebagainya. Jadi tapi disebabkan kita ambil musyawarah tu ambil lama. Jadi saya jumpa lebih kurang 30 orang. Ambil pandangan daripada itulah ramai daripada Timur Mufti ada, Timur Mufti Perak dan sebagainya. Jadi mereka inilah yang membantu untuk saya teruskan ke Madinah lah. Dan yang paling saya terkesan adalah sebenarnya hadis lah. Hadis tentang yang paling terkesan ada satu ustaz Syekh wal Madinah tu khairul lahum law kanu ya'lamun. Maksudnya dan sesungguhnya Madinah itu adalah lebih baik sekiranya kita mengetahui. Maksudnya dan Rasulullah sendiri meninggal di Madinah dan Rasulullah sendiri berhijrah daripada Mekah, meninggalkan segala-galanya. Para sahabat meninggalkan segala-galanya untuk ke Madinah. Jadi kadang-kadang bagi saya walaupun cabaran-cabaran ialah orang kata patutnya bekerja dari umur dah lewat, tetapi saya rasa kan ada peluang untuk saya menyelami dua madrasah. Ialah Universiti Azhar, Universiti Madinah ada dua sistem yang berbeza dan cara pembelajaran yang berbeza. Kepelbagaian itu membentuk satu saya rasa membentukkan satu kita kematangan cara berfikir dan saya rasa itulah yang paling berharga. Dan yang ketiga saya rasa di Madinah ni bila duduk Madinah ni saya tak tahu nak ungkap macam mana. Dia ada satu ketenangan yang saya tak pernah alami. Bila sampai je Madinah jadi dia akan rindu-rindu. Jadi saya rasa peluang untuk belajar di Madinah adalah satu peluang yang saya rasa saya tak nak lepaskan. Mungkin di universiti lain mungkin kemungkinan sebesar saya akan tolak. Tapi universiti Madinah tu saya rasa peluang yang saya tak nak tolak lah. Itulah dia. Bila dapat keputusan itu, ya memang kalau macam Ukal sebut, satu ketenangan yang berbeza yang sahabat-sahabat saya mungkin bersetuju yang mendengarkan. Udaranya itu kita pun rasa macam ya Allah tenangnya, ya Allah damainya. Sebab di situlah ada jasad yang mulia Rasulullah SAW. Alhamdulillah Ukal dah pun menempatkan diri untuk belajar. Sekarang dah tahun berapa? Tahun 1. Sem kedua. Universiti Islam Madinah. Jurusan? Sekarang ni jurusan syariah. Tapi Madinah kita boleh untuk tukar kos bidang. Tukar bidang. Jadi insyaAllah akan ambil bidang dalam usuluddin lah yang berbeza daripada syariah. Di Azhar saya ambil syariah. Di Madinah insyaAllah kita ambil bidang yang lain. Kenapa nak ada dua bidang yang berbeza lah? Nak faham
masing-masing punya bidang. Okey, itulah Ukail kini dah pun berada menuntut di Universiti Islam Madinah, tapi selepas ini pengajian untuk SEM selanjutnya memang perlu fizikal berada di sana lah. Itu yang kena fly. Kena fly. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan urusannya dipermudahkan. Dan ialah kalau belajar satu jurusan, satu ijazah pun dah pening nak fikir pembahagian masa. Macam mana nak enjoy, nak tidur waktu bila, nak study waktu bila. Tambah tadi Ukail ada sebut exam pun ada clash hari. So macam mana nak bahagikan nak faham, tapi kebetulan masih lagi jurusan yang sama syariah, mungkin taklah berbeza sangat. Tak berbeza sangat. Kan apa subjek syllabus dan sebagainya. Cuma macam mana pembahagian masa belajar tu? Ini memang extremely busy lah. Jadi itulah kadang-kadang sesiapa yang tahu saya tu biasanya keluar rumah tu kadang kita kebanyakannya macam duduk rumah lah. Waktu kita biasanya orang main bola sebagainya, main futsal, kadang kita terpaksa tolak demi nak belajar tu. Takut tak sempat. Cumanya bagi saya paling penting sebenarnya adalah kelas tu. Kelas tu sebenarnya paling penting kita ikut. Bila kita ikut tu, kita nak ulang kaji sekejap je. Jadi bila Madinah tu saya tak lepaskan kelas. Azhar pun insyaAllah lah. Itu pun memerlukan ulang kaji yang lebih. Jadi yang penting kelas kena ikut. Jadi waktu itulah saya betul kelas paling penting. Bila nak peperiksaan tu sehari sebelum saya dah boleh catch up dah. Macam tu je lah. Okey, dari segi bahasa, kalau 3 tahun, berapa tahun di Azhar? Di Azhar 4 tahun lebih. 4 tahun belajar Army Mesir lah. Kalau di Madinah ada ke bahasa ahli Madinah? Atau memang mereka menggunakan Fushah? Itu yang menariknya di Madinah. Madinah ni, kalau kat luar Universiti Madinah, orang akan cakap bahasa Army Madinah pula. Madinah Saudi lah. Army Saudi ya. Tapi di Madinah ni, bagusnya syekh-syekh diorang ni, satu diorang cakap lembut. Lembut je. Lepas tu lagi satu, dan diorang ni menggunakan Arab Fusah. Sebab Universiti Madinah ni adalah universiti yang paling ramai pelajar luar negara. Jadi buat tu lah diorang fokus pada, bagi diorang aib lah, bagi diorang bila mengajar dalam bahasa Army. Berbeza lah. Itu bahasa, ialah bahasa ilmu. Teks semua memang dalam bahasa Fushah lah. Kan? Itu pun apa yang diturunkan pada Rasulullah SAW. Jadi itulah yang dikuasai. Jadi tapi kalau berjumpa dengan masyarakat tempatan di luar universiti memang bercakap Army. Saya akan utamakan bahasa Fushah dululah. Sebab saya masih bertatih lagi dalam bahasa Army Saudi. Dia berbeza. Berbeza betul. Jadi saya pun macam susah sikit lah nak dengar. So saya utamakan bahasa Fushah. Tak apa, ni baru satu SEM. Baru satu kan, tak apa, insyaAllah ada. Berapa tahun pengajian? InsyaAllah lagi 3 tahun setengah. 3 tahun setengah pengajian. Banyak lagi yang perlu anda fahami dan pelajari. Bahasanya lah terutamanya. Dan insyaAllah tak lama pun untuk Ukail pastinya boleh beradaptasi dengan penduduk-penduduk di bumi Madinah itu sendiri. InsyaAllah banyak sebenarnya peluang yang boleh ditimba, pengalaman-pengalaman yang kita harapkan Ukail nanti setelah tamat di dua-dua, yang di Azhar dah tamat alhamdulillah, selepas itu di bumi Madinah pula setelah selesai, kita harapkan banyak pengalaman, banyak ilmu yang boleh dikongsikan bersama dengan sahabat-sahabat kita di Malaysia terutamanya. Dan kita nak tahu jugalah pandangan Ukail sendiri, sebab ada yang berkongsi cakap kenapa tak sambung belajar sebab dah habis kenapa tak terus bekerja sebab dah habis pengajian. Macam mana pula Ukail melihat adik-adik kita hari ini yang lagi cenderung untuk seronok nak rasa duit sendiri. Yang dah selesai ijazah, alhamdulillah kita tak ada masalah sebab mereka dah ada satu ijazah, mereka dah memiliki pengajian tertinggi lah sepatutnya kan. Dan tapi kita bimbang adik-adik kita yang baru habis SPM pun dah fikir untuk terus berada di dalam pekerjaan tanpa memikirkan nak perlu sambung belajar dan sebagainya. Dan soalan ni soalan yang tengah hangat lah sekarang ni kan. Jadi tak nafikan di luar memang ada orang yang dapat gaji yang tinggi, dapat duit yang tinggi kan, bekerja, buat bisnes sebagainya. Jadi tapi sayanglah kalau belajar tu semata-mata nak kan, kalau tak nak berhenti belajar. Tapi dia belajar tu kadang ada setengah orang belajar SPM tu hanya sekadar nak dapat sijil je kan. Tak nak untuk bukan semata-mata nak cari duit, semata-mata nak cari kerja kan, syarat lepas untuk kerja dan sebagainya. Bagi saya satu kerugian lah, sedangkan ilmu tu adalah cahaya. Dan sebenarnya kan, kalau kita tengok pun sendiri kan, kalau pergi luar negara, pergi terus bekerja contohnya kan, berapa ramai je yang berjaya kan. Yang kita nampak adalah yang sebahagian lah.
tak semua orang yang terus berjaya terus. Sebab itulah, dan bila mana kita gagal pada waktu tu, apa yang boleh memandu kita? Sebab itulah, ilmu, kalau kita ada ilmu, kita boleh bangun balik. Tapi kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak bangun balik? Sebab tu ilmu tu penting. Dan sebab itulah dalam contohnya, kalau tujuannya hanya bagi saya, pemuda ni adalah tonggak utama negara lah. Bagi saya, sebab contohnya macam kehakiman dan contohnya belajar law, polisi dan sebagainya. Siapa lagi yang nak ambil bidang ni? Siapa nak gantikan ketua hakim negara? Siapa nak gantikan? Siapa nak jadi PM? Jadi bidang-bidang ni perlu belajar di universiti. Kan? Bidang-bidang ni lah yang perlu ada ilmunya lah. Perlu ada ilmunya. Macam mana kita nak pimpin tanpa ada ilmu? Jadi sebab itulah kita kena menyambung pelajaran tinggi. Kalau tak ada orang ekonomis yang pakar, siapa yang akan jadi pakar ekonomis kita di hadapan? Bersaing dengan luar negara yang lain. Macam mana kita nak tegakkan keadilan kalau kita sendiri tak ada ilmu hakiman. Jadi sebab itulah pemuda ni jangan anggap bukan pasal survival diri semata-mata, tetapi sebenarnya adalah kita nak menjadi tonggak negara, kita nak pimpin negara. Dan sebab itulah kita perlukan ilmu dan sambung belajar. Jadi itulah gesaan saya lah. Saya rasa sebab itulah ilmu sangat penting. Dan macam bagi saya, macam pelajar agama sendiri, kalau saya tak masuk universiti, saya tak dapat peluang belajar agama dengan guru-guru daripada Azhar, dari Madinah, Syekh. Jadi saya rasa kerugian lah kalau tak sambung belajar. Sambunglah belajar kat mana-mana pun. Sambunglah belajar di mana-mana pun, tak kisah. Yang penting sambung belajar. Itulah gesaan saya lah. Belajar sepanjang hayat. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang hari ini memilih untuk bekerja sebab mereka perlu memikul tanggungjawab untuk menjadi dah jadi ketua keluarga pula kan, sebab nak kena bantu adik-adik dan sebagainya. Tak ada masalah, tapi dalam masa jangan hentikan minat untuk anda sambung pengajian. Sebab sekarang ni banyak pengajian sepanjang hayat ditawarkan di universiti-universiti tempatan pun. Walaupun anda berusia sekian-sekian, tapi anda masih lagi boleh sambung pengajian. Cuma kita harap jangan terhenti niatnya di situ untuk terus menyambung pengajian. Terima kasih Ukal untuk pandangan. Kejap lagi kita nak sambung lagi, kita nak dengarkan sedikit nasihat lah Ukal buat anak-anak muda hari ini. Kalau ada peluang dan ruang untuk sambung pengajian dalam apa juga bidang lah, boleh rebut. Dan insyaAllah macam mana kita perlu, orang kata apa, memanfaatkan, menggunakan sebaiknya waktu muda untuk menambah ilmu pengetahuan. Kadang-kadang dah usia macam Abang Faiz ni, takut banyak yang tak masuk je belajar nanti. InsyaAllah kembali selepas ini dalam Legasi. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dari kecil ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka manisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faiza Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faiza Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self-love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan.
Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jadikan kami teman anda. Terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz Haji Osman dekat sini dalam legasi. Kita bawakan anak muda kita untuk bicara bersama dengan mereka pandangan, pengalaman. Hari ini Ukail Ahmad Sanif, saudara kita ni, berkongsi cerita bagaimana beliau belajar di Universiti Al-Azhar. Dalam masa yang sama juga merupakan penuntut dan juga belajar di Universiti Islam Madinah. Kita dah dengarkan pengalaman beliau. Kenapa beliau nak sambung pengajian juga di Universiti Islam Madinah dalam masa yang sama dah ada pengajian di Universiti Al-Azhar dah diceritakan tadi, dan macam mana keluarga sendiri bila Ukail pilih untuk sambung pengajian di Madinah pula, sebab selalunya dah habis dekat Al-Azhar dah 4 tahun 4 tahun lebih belajar di Al-Azhar. Patutnya anak dah boleh balik lah, boleh balik Malaysia. Ni anak lagi sambung lagi ni, bukan kat Malaysia, kat luar negara lagi. Jadi macam mana pandangan keluarga? Pandangan keluarga itulah sebabkan dah daripada dulu saya sekolah asrama, kemudian duduk asrama, jarang duduk rumah, kemudian fly pula di Azhar. Lepas tu tak habis itu fly pula di Madinah. Tapi bezanya alhamdulillah, kalau alhamdulillah gesaan ibu tu, dorongan ibu tu yang buatkan saya kuat lah. Ibu ni, restu ibu. Alhamdulillah lah, support daripada keluarga tu memperangsangkan lah. Mereka okey untuk Ukail sambung belajar? Okey. Kalau ada rezeki pun mak pun nak ikut. Kalau ada rezeki lah. Tengok macam mana, insyaAllah. Itulah dia, support keluarga, doa restu ibu pun sendiri penting untuk sama-sama Ukail dan juga adik-adik kita yang lain lah dalam bidang pengajian ni. Semoga mereka dapat belajar dengan tenang, belajar dengan, sebab cabaran sebagai pelajar ini banyaklah. Dalam masa yang sama tengok kawan-kawan sebaya yang dah ke mana-mana, pergi berjalan ke, pergi shopping sana sini dengan duit sendiri, gaji sendiri kan, dengan sebab masing-masing ada yang dah bekerja dan sebagainya. Dan hari ni nak tahu jugalah Ukail boleh berkongsi pesanan kepada adik-adik generasi muda sebaya Ukail sendiri. Kalau ada peluang di depan mata mereka untuk sambung pengajian dalam apa juga bidang lah, sama ada bidang-bidang profesional yang macam kita sebut peguam, pensyarah, doktor, ataupun dalam bidang-bidang TVET kemahiran ni, belajarlah. Macam mana Ukail nak pesan dekat diorang? Jadi sebelum tu, soalan yang saya ada benda lagi nak cakap. Sila-sila. Yang sebab tu jangan tergesa-gesa dalam kita bekerja. Sebab dalam satu kata hikam adalah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Maksudnya barang siapa yang tergesa-gesa dalam buat satu, maka dia diharamkan untuk memilikinya. Jadi sebab itulah jangan tergesa-gesa, sebab contohnya umur kita 60 tahun. Biasanya 60 tahun. Jadi contohnya kita ambil umur kita untuk belajar sampai umur 30-an. Hanya kita ambil dalam contoh degree 4 tahun. Degree 4 tahun. Ambil lagi satu degree atau master kadang 2 tahun atau 4 tahun kan. Jadi tak rugi pun kalau kita ambil belajar untuk sekejap je. Dan fadilatnya besar kan. Allah janjikan Allah akan dimohon ampun, diistighfar, dan satu hadis sahih Tirmizi, diampunkan, diistighfar oleh segala makhluk langit dan bumi. Malah man salaka syai'an man salaka tariqan yaltamisu fihi masalallahu tariqan al-jannah. Maksudnya barang siapa yang melalui jalan keilmuan ni, Allah akan mudahkan dia untuk ke syurga. Jadi jangan tergesa-gesa, sebab lagi 30 tahun kita akan bekerja juga. Kita akan bekerja juga. Dan macam saya kata tadi, kemahiran tinggi. Kemahiran tinggi ni tak dapat belajar di luar semata-mata. Dia perlu belajar di universiti, tempat khusus untuk menuntut ilmu. Jadi kena sambung belajar. Dan lagi satu adalah pesanan ialah sekadar pesanan lah. Bagi saya, yang buatkan saya mendorong juga, yang buatkan saya nak belajar betul-betul adalah sebenarnya ada satu slogan yang saya kerap dengar daripada saya junior ni, iaitu Mumtaz untuk Ummah. Mumtaz untuk Ummah ni, kita belajar kita kan, pandai kita, usaha kita, sebenarnya semua ni untuk umat. Sepandai mana kita ni, kalau agamawan, kalau kita, untungnya bila kita belajar ni lah, bila mana kita pandai, umat akan pandai. Kalau kita belajar main-main, umat pun akan jadi tahap tu je lah. Tak ada kefahaman yang meningkat daripada masyarakat. Masyarakat tak akan faham Islam selagi mana agamawan tidak belajar bersungguh-sungguh. Jadi saya rasa
perlu hidupkanlah slogan Mumtaz untuk Ummah. Kepercayaan kita bukan untuk diri kita sendiri, bukan semata-mata sijil, tapi ilmu kita sebenarnya adalah untuk umat. Dan saya rasa pesanan dan ingatlah yang bahawasanya thalibul ilmi ni adalah satu pesanan yang kerja yang mulia, kan. Selagi mana boleh tuntut ilmu, tak semestinya di universiti, di luar pun sama. Tapi menuntut ilmu adalah sikap, kan. Seperti mana dalam satu ayat Quran sebut, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Maksudnya tidaklah semua orang pergi berjihad, tapi kena ada satu segolongan yang belajar agama. Jadi jangan berhenti untuk kita, khususnya untuk belajar agama lah, dan untuk umum semua. Maksudnya kita, apa yang kita lalui ini adalah salah satu medan untuk kita ke syurga. Dan itulah sekadar pesanan-pesanan simple-simple je lah. Terima kasih Ukay untuk ruang waktu bersama-sama dengan adik-adik kita, pendengar setia kita waktu ini, kepada ibu ayah mendengarkan. Mungkin banyak yang boleh kita ambil perhatian bersama-sama untuk kita terapkan kepada anak muda kita, pada anak-anak kita hari ini, bahawa pentingnya untuk kita belajar untuk kemajuan diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk macam Ukal sebut tadi, kita adalah milik masyarakat yang akhirnya kita akan menyumbang sesuatu kepada masyarakat, berkongsi ilmu kepada masyarakat, sebab ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang kita kongsikan, yang kita sebar-sebar luaskan manfaatnya, sebab kita nak guna untuk seorang-seorang. Kalau macam tu rugilah. Kalau macam tu universiti pun tak perlu wujud lah, sebab diorang tak perlu mengajar kalau simpan seorang-seorang ilmunya. InsyaAllah kita harap Ukay nanti pulang 3 tahun lebih lagi, setelah tamat pengajian di Universiti Islam Madinah, pulang sesuatu untuk dikongsikan bersama dengan ahli masyarakat, dan insyaAllah ada mutiara ilmu yang boleh kita ambil daripada pengalaman-pengalaman lah yang Ukay akan dapat ketika berada di Madinah nanti. Selamat perjalanannya, selamat pembelajarannya, insyaAllah. Kita doakan semoga sukses. Untuk ni kira ijazah kedua ni. Setengah orang dah selesai ijazah akan teruskan dengan sarjana, ijazah sarjana master mereka, kan. Tapi kita doakan dia bukan soal panjang pendek perjalanan itu, tapi natijahnya macam mana dan bagaimana anda akan memanfaatkan panjang ke pendek perjalanan itu, insyaAllah. Ukay, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Ada kesempatan kita jumpa lagi. Nanti mana tahu kita temu bual direct terus dari Madinah ke, insyaAllah. Mana tahu. InsyaAllah. Okay. Datang Madinah pun lagi. Terima kasih yang banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Buat anda terus bersama-sama kami, pastinya IKIM, Inspirasi Inforia Islami Legasi, akan kembali semula 2 minggu dari sekarang. Kalau kali ini adik pelajar kita berkongsi ilmu dan juga pandangan beliau, belajar di Timur Tengah, belajar di Universiti Islam Madinah. 2 minggu lagi insyaAllah kita nak bersama dengan seorang pelajar kita, penuntut sarjana di salah sebuah universiti di United Kingdom, berkongsi tentang belia dalam tajuk kajian beliau dalam bidang belia. InsyaAllah 2 minggu lagi kembali untuk Legasi. Saya Faiz Jasman, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Joyce. Kembali. Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak geriku. Kaulah yang terpaling penting buatku ya Allah. Thank you for all of the uprightness. Di perjalananku sering saja aku tersungkur, pilu rasa dibelenggu. Di waktu senangku tak pernah sekali bersyukur, semuanya jadi debu. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Celahan rinduku, ku temui rasa cintaku, cahayamu yang melindung. Beratnya di bahu memikul dosaku yang lalu, keampunanmu tak berujung. Tidakkah aku melihat
hitam ada pemutihnya. Jiwa kelam dalam gembira bila hati adanya dia. Awaddu ilallah. Hingga manusia mereka menggapai mimpi meniti duniawi agar berdiri tinggi. Lihat hati tunduk ke bumi, dah gaya nanti baru tercari-cari. Anta khairul warisin. Walau terpesong jauh, walau imannya rapuh, ya Rabb, insya Allah sahabatku, taubatmu tak pernah akan lusuh. Alhamdulillah. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله. Tuntutlah ilmu sepenuh hati sejak kecil sehinggalah mati. Tuntutlah ilmu sepanjang hayat supaya sejahtera dunia akhirat. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh supaya hidup menjadi senonoh. Tuntutlah ilmu sehabis daya supaya hidup tidak sia-sia. Tuntutlah ilmu sehabis akal supaya hidup beroleh berkal, supaya mati tidak menyesal. Tuntutlah ilmu dunia akhirat, walau di laut atau di darat, walau jauh, walaupun dekat. Jangan dikira ringan dan berat. Jangan dihitung letih dan penat, supaya hidup beroleh berkat. Bila mati, mendapat rahmat. Dipetik daripada buku Kesantunan dan Semangat Melayu, karya Tenas Effendi. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allama Muhammad Iqbal, reformis pemikir, penyair dan ahli falsafah, lahir pada 9 November 1877 di Sialkot dalam wilayah Punjab, India. Pendidikan yang diterima Iqbal dan persekitaran dalam keluarga yang menekankan pendidikan Islam yang sempurna mendorong beliau menjadikan ajaran Islam sebagai panduan utama dalam kehidupan. Pada usia 16 tahun, Iqbal berjaya menamatkan pengajian di Sialkot Mission College. Iqbal seterusnya berjaya memperoleh ijazah sarjana muda daripada Government College Lahore, iaitu pada tahun 1897, dan ijazah sarjana daripada Punjab University pada tahun 1899. Iqbal berangkat ke Eropah pada tahun 1905 untuk menyambung pengajiannya. Sepanjang 3 tahun berada di benua berkenaan, Iqbal mendalami bidang falsafah dan undang-undang, iaitu di University of Cambridge, United Kingdom,
dan University of Munich, Jerman. Iqbal berjaya memperoleh ijazah doktor falsafah bagi disertasinya yang bertajuk The Development of Metaphysics in Persia. Iqbal juga lulus dalam ujian kelayakan bagi peguam. Pada waktu itu, Iqbal telah menjadi seorang sarjana yang unggul dalam bidang falsafah, undang-undang dan kesusasteraan selain menguasai banyak bahasa asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 IKIM. Menggapai darjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam tadabbur di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. J'ai perdu la foi. Sans ton amour, j'ai fait des mauvais choix, mais jamais tu m'as laissé là. Sur la route, je me suis accroché à toi, oui à toi. Le Créateur, le Roi des rois, Ya Allah. Within you, my path is clear. Giving hope, removing fear. All the blessings that I find are so clear. Now in my mind, you gave me strength. Show me the light in a time full of darkness. Imanku rapuh, namun kau tak pernah menjauh. Padamu tempatku merintih, kerana kau Maha Pengasih. Siapalah aku, tanpamu pimpinlah daku, Ya Allah. Je me sens revivre à l'appel de ta voix, Ya Allah.
Dan faktor yang paling penting dalam masyarakat adalah caring. Kita mesti tidak mengendahkan kepentingan orang lain juga. Oleh kerana kita sama-sama duduk dalam satu negara ini. Caring itu adalah nilai yang penting yang mesti dipupuk di kalangan warga kita. Sekiranya nilai ini ada, maka banyak perkara-perkara yang kita lakukan mesti juga kita mengambil kira perasaan orang lain, kesejahteraan orang lain, bukan hanya mementingkan diri kita. Syed Muhammad bin Zainal Abidin. Syed Muhammad bin Zainal Abidin Al-Idrus atau Tukku Tuan Besar lahir pada 18 Februari 1795 di Kampung Cabang 3, Kuala Terengganu. Syed Muhammad merupakan ulama Terengganu berketurunan Arab yang memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan Islam khususnya pada zaman Sultan Omar yang memerintah pada tahun 1839 sehingga 1876. Beliau diberikan penghormatan dengan kurniaan gelaran Syekhul Ulama dan Tuan Besar Paduka Indra. Menelusuri kisah hidupnya sebagai pelajar, Syed Muhammad ternyata seorang pelajar yang tekun dan bersemangat tinggi. Beliau seorang murid yang cergas dan mempunyai daya ingatan yang baik. Selain kecekapannya dalam memahami pelajaran, beliau berkeupayaan membaca Al-Quran dengan beberapa qiraat. Berdasarkan kebolehannya yang tinggi inilah serta kedudukan yang mengatasi murid yang lain, gurunya Syekh Abdul Qadir telah menasihatinya agar menyambung pelajaran ke Makkah untuk membolehkannya menjadi ulama yang berwibawa. Tukku Tuan Besar yang digelar Bapa Kesusasteraan Terengganu banyak menghasilkan karya. Antaranya termasuklah Ad-Durrah Al-Fakhirah yang memperkatakan ilmu tauhid dan dalam bentuk nazam, Sulamut Taufiq yang menerangkan hukum salat, selain sebuah kitab lagi yang membahaskan permasalahan fiqh. Kejayaan Tukku Tuan Besar menerapkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Melayu melalui falsafah Sirah An-Nabawiyah yang diolah dalam bentuk puisi, membuktikan beliau amat memahami kehendak, keadaan dan psikologi anggota masyarakat pada zamannya. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan khairul umuri awsatuha wa ilqal. Sebaik-baik perkara adalah kita lakukan dengan kita ambil jalan tengah, awsat. Walaupun sikit amal yang kita buat. Kan nanti kalau buat banyak nanti dia jadi jemu. Dia jadi tak istiqamah. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan hatta ghalab. Inna dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalab. Agama itu mudah untuk diamalkan, untuk diterapkan, baik dari sudut apa sekalipun. Dari sudut amal ibadah, dari sudut pergaulan, dari sudut pentadbiran, dari sudut apa jua sekalipun, agama itu adalah yusrun.